perbahasan ini. Saya nak sentuh sikit. Bukan apa, kerana UMNO ini dia tidak mau mengaku kebenaran. Dia tak mau terima yang benar. Bahkan dia membuat fitnah kepada kita. Dia tidak mau mengaku bahawa UMNO itu tidak betul dari segi Islamnya. Dia tidak mau mengaku. Sehingga dia sanggup berdebat. Dan kalau ibu-ibu dan saudari-saudari baca, tengok tajuk yang UMNO pilih, tajuk ini tidak pernah dibuat di dalam sejarah, melainkan oleh UMNO saja. Tidak ada orang Islam dalam dunia ini, tidak pernah kita dengar dalam sejarah ada golongan yang minta dia dibuktikan sebagai kafir. Melainkan UMNO minta. Sedangkan kita nak menyebut perkataan kafir itu adalah satu perkara yang sangat berat. Dan kita apabila menyebut perkataan kufur ataupun perkataan riddah, kemurtadan, kita berkata na'udzubillah wal'ayadzubillah. Kami berlindung dengan Allah daripada kekufuran. Kami berlindung dengan Allah daripada kemurtadan. Tetapi UMNO minta dibuktikan dia kafir. Itu bab video masalah yang kita cakap. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara. Apabila seseorang itu ada kepadanya tiga perkara itu, maka dia telah mendapat kemanisan iman, kelazatan iman. Apa ada tiga perkara itu? Ayat yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya lebih dikasihinya daripada yang lain-lain. Seseorang mukmin apabila dia merasakan dia kasih kepada Allah dan Rasul lebih dari dia kasih kepada diri dia, kepada ibu bapa dia, kepada anak-anak dia, dan kepada manusia yang lain, ketika itu dia mendapat kelazatan iman. Yang kedua, seperti kita lihat tadi contoh Nasibah binti Ka'ab. Nasibah binti Ka'ab membuktikan bagaimana kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kasih dia kepada ayah dia, anak dia dan saudara dia. Walaupun mereka bertiga ini syuhada di Uhud, tetapi Rasulullah selamat. Dia merasakan syuhada, hilangnya mereka bertiga itu tidak sedikit pun merusingkan dia. Karena kasih dia kepada Rasulullah itu lebih daripada kasih dia kepada yang lain-lain. Ini yang pertama syarat untuk kita mendapat halawatal iman, kemanisan iman. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia adalah kasih kepada seseorang Islam, seseorang mukmin, dan dia tidak kasih kepada seseorang mukmin itu melainkan karena Allah. Bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih kepada saudaranya yang beriman, maka orang yang demikian akan merasai kemanisan iman. Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kita memang dituntut untuk
mempunyai perasaan kasih kepada sesama mukminin, sesama orang yang beriman, sesama orang-orang yang Islam yang tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat bersama dengan orang yang dia kasih. Kalau di dunia ini perjuangan dia kasih kepada sesama Islam, sesama orang-orang mukmin, maka di akhirat besok dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang mukmin. Tetapi kalau kesetiaan dia di dunia ini, kasih dia di dunia ini bukan kepada orang-orang mukmin, kasih dia kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, maka bersama mereka lah dia akan dibangkitkan. Wal'ayazubillah. Yang ketiga kata Rasulullah, ayyakraha an ya'uda fil kufr, wa ayyakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia adalah benci untuk kembali kepada kufur seperti dia benci dicampak ke dalam api. Tidak ada siapapun yang mau dia dicampak, ditauk, dibuang ke dalam api, maka macam itulah dia kena benci untuk kembali kepada kufur. Sebab itu apabila disebut kufur, kita berkata na'udzubillah ataupun wal'ayazubillah. Tapi UMNO dia minta kita buktikan yang dia itu kafir. Dia pun panggil ulama-ulama dia bersidang. Apabila kita menerima tajuk itu, mula dia kata kita nak bahas tajuk luas, tajuk antarabangsa. Dia ingat kita tak ada orang nak bercakap soal antarabangsa. Dia ingat PAS ni macam jawatan kuasa kampung macam kemaknya. PAS ini parti Islam. Dia nak bercakap soal antarabangsa, kita kata boleh. Termasuk dia nak bercakap soal perubatan pun, kita kata boleh. Kemudian dia cuba nak memperangkap kita, maka dia tetapkan tajuk yang ada hubungan dengan satu akta yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional dalam tahun 83, iaitulah Akta Kanun Keseksaan Pindaan 83, yang membolehkan seseorang yang menghukum kafir kepada seseorang yang lain dengan tidak mempunyai tauliah, dihukum, boleh dibicarakan di mahkamah tinggi seperti dibicarakan perompak-perompak, dan boleh dihukum 3 tahun penjara. Dia cuba nak pangkap kita dengan akta itu, maka dia berilah tajuk yang dia fikir boleh memperangkapkan kita, yaitu tajuk PAS menuduh UMNO kafir. Bab kafir tak kafir ni bukan nanti PAS kata. Soal kufur, soal kafir ini kalau PAS tak kata pun, kalau sudah ada sifat-sifat kekufuran seperti yang diterang oleh Allah dalam Al-Quran, seperti yang diterang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, seperti yang diijma' oleh para ulama, kafir juga walaupun PAS tak kata. Adakah oh yang kafir sebelum ada PAS ini PAS kata dulu baru jadi kafir ke? Dah. Abu Jahal kafir, tak tunggu PAS kata ke? PAS hanya menyebutkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, apa yang diijma' oleh para ulama. Dan kalau PAS kata kafir pun, kalau dia tak kafir juga. Apa yang nak paksa kita suruh kata ni, nak buat apa? Nak sangat. Jadi dia pangkap kita dengan akta itu. Tuan-tuan tahu ke? Muslimin dan muslimat, saya nak bagi tahu. Akta Kanun Keseksaan Pindaan 83
Yang sekarang ini 25 orang ahli-ahli PAS di Terengganu telah ditangkap dan 2-3 orang telah dibicara dan dihukum. Ada lagi 21 atau 22 orang yang sedang menunggu untuk dibicarakan di bawah kanun keseksaan Pindaan 83. Orang yang mendirikan sembahyang di tempat yang tidak ada tauliah ditangkap dan dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Orang yang tak sembahyang langsung, tak apa. Ini UMNO. Dan lebih buruk lagi, sebelum pindaan Kanun Keseksaan 83 ini dibuat pada tahun 83, Datuk Musa Hitam telah pergi bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama Kristian. Ini kenyataan yang dibuat oleh seorang padri Kristian yang disiarkan dalam surat khabar Sunday Times pada 11 hari bulan yang lalu, iaitu hari pembatalan debat, hari yang sepatutnya debat agung itu diadakan. Maka surat khabar ini telah menyiarkan satu kenyataan yang dibuat oleh seorang bishop, seorang padri Kristian, namanya John Navarimutu. Yang diberi gelaran Tan Sri. Nama dia Tan Sri John G. Sabarimutu. Ini disiarkan dalam surat khabar The New Sunday Times 11 hari bulan 11 tahun 84. Tidak ada siapa yang boleh menafikan ini. John G. Sabarimutu ada cakap dalam ini surat khabar. Dia ada kata bahawa di dalam tahun 82, yaitu dalam bulan November dan bulan Disember tahun 82, sebelum pindaan Kanun Keseksaan 298 dibuat, Datuk Musa Hitam telah menemui kami, kata dia, yaitu pemimpin-pemimpin agama Kristian, padri-padri Kristian, dan memberitahu kepada kami, bertanyakan kami tentang masalah-masalah yang berbangkit dalam masyarakat, seperti masalah 2 imam dan kahwin 2 kali. Biarlah saya baca yang dalam bahasa Inggris. In November and December that year, prior to the tabling the amendment to the Penal Code 298, Datuk Musa met us to discuss such issues as prayers led by 2 imams and double marriage ceremonies. Maknanya menjelang pindaan Kanun Keseksaan 298 dalam bulan November dan Disember, 2 bulan, Datuk Musa Hitam telah menemui kami dan berbincang beberapa isu yang tertentu, seperti sembahyang 2 imam dan kahwin 2 kali. Ini dibincang orang Kristian, pemimpin UMNO. Dia tidak bertanya kita, dia tidak bertanya ulama-ulama Islam, dia tidak panggil Persatuan Ulama Malaysia untuk dibincang, dia tidak panggil pensyarah-pensyarah, dia tidak panggil ulama, dia pergi berjumpa dengan padri-padri Kristian. Dan lebih malu lagi apabila Sabarimutu memberitahu bahawa kami telah menyatakan pendapat kami bahawa itu adalah masalah umat orang-orang Islam, maka dia adalah diselesaikan mengikut Islam, kata dia. Ini. Kalau ada lagi lah ustaz-ustaz ke tok-tok guru ke yang teringin nak sokong UMNO, suruh bertobat cepat.
Dan oleh kerana kanun keseksaan ini juga tidak dapat menyelesaikan apa yang mereka mau, maka sebab itulah mereka mencabar PAS dalam debat. Kita tahu mereka panggil ulama-ulama mereka. Daripada Kedah ini pun mereka panggil. Daripada Terengganu pun mereka panggil. Mekat Kelantan pun mereka panggil. Dari Kuala Lumpur pun mereka panggil. Kita tahu. Dan kita juga mendapat tahu, wallahu alam, tapi laporan yang dapat kepada kita, bahawa ulama-ulama UMNO tak berani nak berdebat dengan PAS dalam tajuk ini. Ada di antara mereka yang mengatakan, tajuk ini kalau kita bahas dengan PAS, kita tak boleh pi. Dia cuba nak gempak kita. Setiausaha Agung UMNO, Sanusi Jonet, dia kata ada ulama PAS, tolong bagi bahan dekat UMNO untuk berbahas dengan PAS. Nama dia Abdul Qayyum. Kita cek tengok nama Abdul Qayyum dalam senarai ulama PAS, tak ada. Nama macam orang Pakistan dia. Katalah ada ulama PAS yang bagi bahan. Dalam bagi bahan dalam ulama PAS, tak berani juga nak bahas. Jadi debat itu pun dibatalkan. Keluarlah kertas putih yang kelabu asap. Ceritalah golongan pelampau yang saya sebutkan tadi. Hujan ah. Hujan tak apa, rahmat. Duduk tengah rahmat tak apa. Diceritalah beberapa kelompok, beberapa puak. Ada puak yang dipanggil puak Haji Muhammad Nasir. Barangkali anggota dia adalah 13 orang. Ada puak Haji Kamarudin, kita pun tak kenal. Puak api perban Tok Kong Hindu di Kerling tu. Puak ini diletak sama dengan PAS. Ada puak kripto yang sesat. Tapi tujuannya bukan nak habaq yang itu, sebab itu dah lama. Perbuatan meroboh, meruntuh, menyerang kuil Hindu di Kerling, Selangor itu dah berlaku 6-7 tahun yang lalu. Kenapa waktu itu tidak didedahkan? Kenapa tunggu pada waktu ini baru nak dedahkan? Niat mereka adalah untuk menentang PAS. Dua 13 orang nak jadi apa? Takkan nak boleh jatuhkan kerjaan, nak boleh guling kerjaan dengan parang dan golok. Tapi tujuan mereka adalah untuk nak hentam PAS. Setelah mereka tangkap 2-3 orang pemimpin PAS, pemimpin pemuda PAS, dan sampai sekarang ini masih ada yang ditahan lagi, seperti saudara Ustaz Abu Bakar Cik dan Ustaz Abdul Razak, masih ditahan sampai sekarang ini. Dan ditangkap mereka dan diletakkan mereka dalam tahanan, kemudian dibuat tuduhan-tuduhan di mana mereka tidak boleh membela diri mereka. Disebutlah Ustaz Yahya Osman baca khutbah Jumaat pegang pedang. Awaknya kalau pegang pedang, ini sunnah. Memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat, khatib yang membaca khutbah, yang menyampaikan khutbah itu pegang pedang. Yang pegang tungkat ni lapis kemendiana, hak tak mau berjuang ni, hak duk lena ni. Yang baca boleh nak, yang dengar boleh nak. Ada kan jadi isu pegang pedang baca khutbah. Pegang pedang ke tak pegang langsung apa pun, bacalah. Pegang tungkat ke rotan ke. Ini jadi isu. Kemudian dikaitlah, gerak PAS ini telah mengeluarkan fatwa sejak tahun 63 lagi, mengkapirkan UMNO. Sengap Datuk Asri. Hari itu ni kalau Dr. Mahathir kata apa pun dia puji, dia hentam kita pula.
Bila Dr. Mahathir kata sejak tahun 60, Kertas Putih kata sejak tahun 63, kena dia sama, segam. Jack lagi. Saya ingat surat khabar utusan buat temu ramah khas dengan dia, hentam PAS. Dia kata lah ni dah melampau, pimpinan PAS sekarang ni melampau. Masa dia dulu adalah sikit-sikit jabab KP ni, tak macam sekarang. Dia kata bila keluar kertas kelabu asap kata sejak tahun 63, segam. Tolong bagi tahu dekat UMNO, dekat pemimpin UMNO, bahawa masalah iman dan masalah kufur ini bukan masalah PAS, tapi perkara yang sudah bermula sejak dari adanya Nabi Adam AS dan Iblis laknatullah. Ini masalah iman dan masalah kufur. PAS hanya menyambung untuk menyampaikan apa itu iman dan apa itu kufur. Bukan kerja kita untuk mengkafirkan orang. Ini bukan kerja PAS. Kerja kita, kita nak tarik orang pada Islam. Kita nak mengislamkan yang belum Islam, nak memperkuatkan yang sudah Islam. Jadi peranan kita. Bukan kerja kita seperti yang dituduh oleh UMNO itu. Dan kita perlu menerangkan apa itu iman, apa itu kufur, apa itu riddah. Karena seorang ulama menyatakan, seorang ulama itu Saudi Arabia. Saya sebut ulama Saudi ini kerana puak-puak UMNO ini sikit-sikit dia ambil contoh dari Saudi. Yang mengajar di Universiti Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz University di Jeddah. Dalam bahagian pengajar Islam. Nama dia Al-Ustaz Abdullah Nasih Ulwan. Dalam satu ceramah dia yang telah dibukukan, yang ada di tangan saya sekarang ini, yang disampaikannya di Turki, dia telah menghuraikan masalah riddah, masalah kemurtadan, yang dia kata dalam ceramahnya itu bahawa kita perlu menjelaskan tentang masalah ini kerana ramai orang Islam tidak sedar bahawa mereka mungkin telah jatuh ke dalam riddah walaupun mereka bersembahyang dan mereka berpuasa. Na'udzubillah. Perlu dijelaskan. Jadi peranan PAS adalah untuk menjelaskan perkara ini supaya umat Islam ingat, umat Islam menjaga diri supaya jangan jatuh di dalam kekufuran dan jangan jatuh ke dalam riddah, kemurtadan, wal'ayazubillah. Yang kita takuti karena orang yang kufur dan orang yang murtad, na'udzubillah, kekal di dalam neraka. Kita baca juga kerja yang ulama UMNO siapkan untuk puak-puak UMNO nak berdebat dengan kita itu. Hak yang dia buat nak bagi ke orang dia pun dapat dekat kita juga. Sebab Allah Ta'ala nak tolong kita. Dia keluar sana sampai dekat kita. Saya taklah bawa hari ni. Dalam kerja ulama UMNO buat ni, ini ulama UMNO kata, dia kata UMNO ni tak sampailah peringkat kapiak, kata dia. Tetapi pasik dengan zalim tak boleh lepas. UMNO ni, dia kata kalau tekap pasik, tak apa, biar-biar, jangan kapir, sudahlah. Dia tak tahu pasik pun neraka juga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Adapun mereka yang fasik itu tempat mereka adalah an-nar, neraka. Setiap kali mereka nak keluar, dihantar balik. Jengui nak keluar, tekan balik. Tapi Puan UMNO kata, tekak pasir tak apa. Dengan kapiak yang kami tak boleh dengar. Apalah punya kematu hati perut, na'udzubillah. Ada satu kawan, seorang kawan saya, dia kata ada seorang pemimpin UMNO, dia kata tanya dia,
Macam mana ustaz dia kata hukum yang sebenarnya ni? Kata kawan saya itu, dia kata hukum yang sebenar mengikut Quran. Dia kata seperti mana yang saya faham, orang yang engkar hukum Allah, Allah Ta'ala katakan biarlah orang tu. Dia kata takkan teratur benar ustaz. Dekat pasir tak boleh ke? Mana bagi dia pasir tak apa dah. Kata boleh kawan saya tu, hukum Allah saya tak beranilah nak pindah. Nak tanya saya hukum Allah, ini saya terang. Nak tanya saya hukum Quran, kata kawan saya tu, inilah saya terang. Dia bukan kira Syria ke Mesir ke? Dia kira siapa yang engkar hukum dia, yang menolak hukum dia dengan engkar, maka panglah dia. Itu hukum. Itu kata kawan saya. Jadi sampai macam itu pemikiran orang-orang UMNO. Jadi kerana itulah kewajipan kita muslimin dan muslimat dalam PAS ini untuk meneruskan perjuangan Islam, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, menegakkan Islam pada masyarakat Islam, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada terjatuh ke dalam tempat yang berbahaya, yaitu kekufuran dan kemurtadan. Maka kita harus teruskan perjuangan ini insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Muslimat PAS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan penutup tamrin pada petang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ucapan daripada Timbalan yang di-Pertuan Agong PAS Malaysia, iaitu Ustaz Fadil Muhammad Nur, yang mana merupakan semangat. Jangan kita merasa ragu di dalam perjuangan Islam. Perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang diridai oleh Allah. Perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang mendapat restu daripada Allah. Kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Berjuang kita adalah perjuangan yang ikhlas terhadap Allah. Janganlah kita perjuang kita itu, biarlah perjuangan yang ikhlas. Jihad kita adalah jihad kerana Allah, demi menegak Islam di bumi Allah ini. Bagi pihak majlis mengkalungkan jutaan terima kasih kepada